Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli mahabbati wa afla syu'unal ummati wa faraj 'anna al-humuma wal ghumuma ya hayyu ya qayyum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memiliki segala pujian. Dan Allah Subhanahu wa taala yang maha baik telah memberi kebaikan kepada hamba-hambanya dengan diberi nikmat. Maka apabila ingin menghitung nikmat Allah Ta'ala, nescaya tidak akan mampu terhitungnya. Maka dengan sebab itulah berhaklah segala pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada ahli keluarganya, para sahabat, golongan tabi'in, tabi'un tabi'in dan mereka yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam ini Allah Ta'ala izinkan kita bersama dalam bicara ilmu kita hikam yang selama ini beberapa hari kita agak tertangguh sedikit pengajian kita, dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pembacaan kitab hikam kita, dan diucapkan selamat datang kepada para jemaah sekalian di mana sahaja berada, sama ada di Semenanjung ataupun di Sabah Sarawak ataupun di Singapura ataupun di mana sahaja berada. Moga-moga dalam keadaan mendapat rahmat Allah dan dilindungi kita daripada wabak, dan juga dijadikan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang saleh. Dan insya-Allah kita sampai pada muka surat 86. Kita sampai pada muka surat 86. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam matan hikamnya, An-nasu yamdahunaka. Bacaannya yamdahu. An-nasu yamdahunaka bima yazunnuna fika. Fakun anta zaman li nafsika lima ta'lamuhu minha. Bermula segala manusia itu memuji mereka itu akan dikau. Manusia memuji akan dikau dengan sebab barang yang sangka mereka itu padamu daripada kebajikan dan daripada segala pekerjaan yang baik, dengan iktibar pada yang zahir, daripada tutup Allah Ta'ala atasmu, maka jadikan olehmu akan cela bagi dirimu bagi barang yang engkau ketahui akan dia daripada dirimu kejahatan dan kecelaan yang lazim bagi sifat dirimu, yakni daripada segala sifat lemah dan taksir dan kurang, demikian segala ahwal yang mazmumah yang layak pada halmu, bahwasanya manusia itu manakala tawaduk ia bagi Allah Ta'ala dan ihtiqar dirinya kepadanya, nescaya ditinggikan Allah akan dia, dan manakala membesarkan ia dan meninggikan dirinya, nescaya direndahkan Allah Ta'ala akan dia. Maka matan hikam ini memberitahu kepada kita, ramai manusia memuji seseorang dengan kerana kebaikan-kebaikan yang ada pada diri orang itu, ataupun manusia itu memuji akan diri kita. Apabila dipuji, hendaklah jangan sampai kita melupa diri. Jangan sampai kita lupa diri dengan pujian tersebut. Orang memuji kita disebabkan kebaikan-kebaikan, sedangkan mereka tidak tahu
banyak kecelaan-kecelaan kita yang memang tidak layak kita mendapat pujian. Maka sebaiknya ia hendaklah mencela dirinya. Kerana apa? Kerana dia mengetahui keadaan dirinya itu. Maka segala yang berlaku pada dirinya tadi, sehingga orang memuji dia, sebenarnya adalah disebabkan Allah menutup keaiban dia. Baik, dikatakan segala manusia itu memuji mereka itu akan dikau. Orang-orang ramai memuji kamu dengan sebab barang yang disangka mereka itu daripada kamu, daripada kebajikan. Kerana dengan sebab mereka melihat kebaikan-kebaikan yang kamu buat. Sangka-sangka yang kebaikan-kebaikan yang kamu buat, maka mereka menyangka kamu telah membuat kebaikan. Daripada segala pekerjaan yang baik, segala pekerjaan yang baik seperti sedekah, suka infak pada jalan Allah, maka kita pun puji dia. Boleh jadi bila dia infak, dia tunjuk gambar, dia pun infak. Boleh jadi ketika dia infak, dia buat live, maka orang pun tengok dia infak. Boleh jadi ketika mana dia infak, lalu dia tulis pengalaman dia tolong. Maka dengan sebab itu orang dapat tahu dia telah infak fisabilillah. Dia beri kepada fakir miskin ini, dia beri pada fakir miskin ini, dia beri pada orang susah, dia beri pada orang-orang yang yang memerlukan tadi. Maka dengan sebab orang melihat kebaikan dia, dengan cara dia menunjukkan kebaikannya secara zahir, maka dalam keadaan macam itu, orang pun melihat dari segi zahir, mereka menyangka orang ini telah melakukan kebaikan, lalu orang pun memuji dia. Orang pun memujilah dia tadi. Bila mana saja orang puji dia tadi, kerana melihat pekerjaan yang baik, sebenarnya orang itu memuji dengan iktibar yang zahir. Kerana orang melihat daripada zahir. Sedangkan amalan seseorang tadi yang zahir itu belum tentu lagi. Boleh jadi dia infak ada riak, tak tahu lagi. Boleh jadi dia infak ada ujub, tak tahu lagi. Boleh jadi dia infak tadi ada sifat sombong dalam dirinya, tak tahu. Tetapi orang masih lagi pujinya. Daripada tutup Allah Ta'ala atasmu, yakni disebabkan Allah Ta'ala tutup. Kalaulah Allah membuka apa yang ada di dalam hati, boleh jadi orang itu infak, boleh jadi ada riak. Allah Ta'ala tunjuk, mu ni infak dalam keadaan riak. Kamu ni infak dalam keadaan kamu nak dapat pujian orang. Kamu ni infak kerana kamu nak dapat sanjungan orang lain. Kalau Allah Ta'ala buka perkara yang macam itu, tak ada orang puji kamu. Tidak ada orang yang memuji kamu. Tetapi kenapa orang masih lagi memuji? Kerana Allah menutup apa yang ada di sebalik hati kamu. Apa yang ada di sebaliknya, bahkan kamu juga tahu. Mungkin orang puji kamu begini, tetapi kamu tahu, kita sendiri pun tahu kejahatan-kejahatan kita yang orang tak nampak. Orang yang tak tahu, orang tak nampak kejahatan-kejahatan kita. Apa yang kita buat ketika kita keseorangan. Apa yang kita lakukan ketika mana kita ini duduk jauh pada orang. Apa yang kita lakukan ketika mana maknanya ada sesuatu dorongan hawa nafsu kita. Itu tidak diketahui. Allah menutupnya. Maka dalam keadaan macam itu, orang pun tengok dari segi zahir. Bila dari segi zahir orang memuji kamu, maka jangan menganggap bahawa kamu memang layak mendapat pujian. Jangan menganggap bahawa kita ini layak dapat pujian. Ketika mana kamu mendapat pujian, maka hendaklah kamu mengingatkan akan kecelaan diri kamu. Apabila orang memuji kita, maka kita ingat akan kecelaan diri kita. Sebenarnya kita ini tidak layak dapat pujian. Maka oleh kerana itu,
maka jadikanlah dirimu akan cela bagi dirimu, maka hendaklah kamu mencela diri kamu. Cela diri kamu. Dengan arti kata, kamu hendaklah mengingati kecelaan, aib-aib yang ada diri kamu. Kerana manusia ini, kalau orang puji, dia lupa aib diri dia, maka dia rasa bangga. Bila orang puji dia, dia lupa aib diri dia. Bila orang puji dia, dia merasa dia layak mendapat pujian dia. Sebab apa? Bila dia lupa keaiban dia, maka dia akan rasa layak dia mendapat pujian. Bila dia layak mendapat pujian, maka di sinilah kecelaan berlaku pada diri dia. Maka oleh kerana itu katanya, hendaklah jadikan olehmu akan cela bagi dirimu, maka hendaklah kamu mencela dirimu. Letakkan dalam hati, aku ni tak layak dapat pujian kerana aku ada buat jahat. Apa jahatnya? Aku pernah minum arak, aku pernah berzina, aku pernah berjudi, aku pernah begini. Cela diri tadi supaya tidak merasa bangga, supaya tidak ada merasa sombong dengan pujian tadi. Maka barang yang engkau ketahui akan dia daripada dirimu kejahatan. Kenapa kamu kena cela? Kerana kamu saja tahu. Kenapa kita kena cela diri kita? Kerana kita saja tahu akan kejahatan diri kita. Orang lain tidak tahu kejahatan diri kita. Kalaulah Allah Ta'ala menunjukkan kebaikan kepada kita itu, maka Allah menunjukkan kebaikan, maka kita kena ingat Allah menutup banyak lagi kejahatan. Kebaikan yang dilihat oleh orang itu sedikit saja, dan kecelaan yang orang yang kita ada ini lebih banyak lagi. Bila kita melihat kepada perkara itu, orang cela, orang puji aku, sedangkan orang tak tahu kejahatan aku lebih banyak lagi kejahatan, maka ini akan membawa kepada hatinya tadi akan terpelihara. Kerana dia menyedari supaya dia tidak rasa layak menerima pujian tadi. Kerana menerima pujian tadi dengan rasa bangga, ini satu kecelaan. Dan dikatakan lagi, barang yang engkau ketahui akan dia daripada dirimu kejahatan dan kecelaan yang lazim bagi sifatmu, yakni yang sentiasa ada pada diri kamu tadi. Dan kamu kena sedar kamu punya sifat macam mana yang kamu rasa gembira dengan pujian tadi, yakni daripada segala sifat lemah. Kerana sesungguhnya kamu ni sifat lemah. Kenapa kamu nak merasa berbangga? Kenapa kita nak merasa berbangga bila dapat pujian? Sedangkan kebaikan yang kita buat itu bukan daripada kita, tapi daripada Allah yang tolong. Allah yang tolong maknanya. Maka kita melihat yang puji itu bukan kita layak dapat pujian. Yang dapat pujian itu Allah. Sebab itu kata ulama, ketika mana saja orang memuji kamu, maka kamu balikkan pujian itu kepada Allah dengan kamu mengatakan Alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah jangan mengatakan Alhamdulillah orang puji aku, tidak. Tetapi mengembalikan pujian itu kepada Allah dengan meletakkan dalam hati yang layak mendapat pujian itu adalah Allah, bukan diri saya. Bukan diri saya. Kenapa? Diri saya lemah, sifat kamu lemah. Dan taksir ni maknanya cuai. Banyak kecuaian yang kita abaikan, banyak kita cuai, banyak dosa-dosa maksiat kita, dan kurang. Dan juga kurang, demikian segala ahwal yang mazmumah, demikian juga kita ni sifat serba kekurangan, kecuaian banyak dalam ibadat, serba kekurangan, dan demikianlah kita daripada segala sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela yang ada pada diri kita. Sifat-sifat yang tercela pada diri kita, bila kita sedar bahawa banyak sifat-sifat yang tercela pada diri kita. Siapa tahu sifat yang ada dalam hati kita? Kita ada sifat sombong, tak tahu. Kita ada sifat dengki, kita ada dengki pada orang tua, orang tak tahu. Kita ada sifat dendam pada orang tak tahu. Kita ada sifat takabur pada orang tak tahu. Orang tidak tahu, tapi kita dapat rasa, oh ya, aku ni dengan orang ni aku rasa benci lagi, orang ni aku dendam lagi, orang ni begini. Maka kita tahu keadaan sifat kita.
Bila kita tahu keadaan sifat kita ini, maka kita fikir Allah mazmumah, aku ni terlalu banyak, sifat-sifat tercela terlalu banyak. Ketika itu menyedari betapa banyaknya sifat yang tercela, kita akan merasakan bahawa kita tidak akan layak, kita tidak layak menerima pujian orang yang memuji kita. Kerana orang yang memuji kita itu dengan satu kebaikan, kita telah melihat 10 kejahatan yang ada pada diri kita. Tetapi sifat orang yang mendapat pujian ini, masalahnya, bahayanya bagaimana kalau orang dapat pujian, ya orang yang mendapat pujian, kalau dia lupa kecelaan dirinya, kalau dia lupa keaiban dia, maka disitulah dia mendapat kebinasaan. Binasa dengan sebab pujian tadi. Maka orang yang dapat pujian ini, kadang-kadang dia mendapat pujian dan dia merasa puji dengan pujian, sedangkan pujian perbuatan itu dia tidak lakukan. Ini bahaya. Dia mendapat pujian, dia gembira pujian, pujian itu dia lakukan. Maka orang puji dia dengan sebab dia lakukan. Maka itu sudah berdosa, bahaya. Lebih lagi bahaya dia mendapat pujian yang dia tidak lakukan. Maka pujian tadi, ada yang pertama, dia dapat pujian, dia rasa bangga, dia rasa suka dengan sebab pujian tadi dia buat. Dia buat pujian, orang pun puji, dia pun rasa suka dan dia merasa dia layak mendapat pujian. Maka ini binasa. Yang lebih lagi binasa, dia tak buat pun perbuatan itu, orang puji dia rasa gembira. Dan dia merasa dia layak mendapat pujian, padahal dia tak buat. Ini lagi binasa. Yang ketiga, dia dapat pujian, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah menutup keaiban dia dan dia tetap merasa tak layak dapat pujian. Dia merasa dia tak layak dapat pujian, tapi dia bersyukur kerana Allah Subhanahu Wa Taala menutup keaiban dia. Jadi kata ulama, kalau orang pun memuji kita, kita kena bersyukur kerana Allah tutup keaiban kita. Maka orang puji kita, maka kita pun gembira. Kerana apa? Kerana keaiban kita ditutup. Dalam waktu yang sama, kita gembira. Kerana apa? Kerana orang yang memuji, dia memuji kebaikan tadi, dan kita ini melihat bahawa pujian itu dipujinya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan puji kepada kita. Hakikatnya, jangan merasa layak mendapat pujian. Jangan merasa layak mendapat pujian walaupun kebaikan telah kita lakukan. Kalau kita dah buat kebaikan, maka kebaikan pun orang puji kita, jangan rasa layak kita mendapat pujian. Kerana apa? Kerana sifat kita itu dalam keadaan banyak sifat-sifat mazmumah. Yang layak pada halmu bahawasanya manusia itu manakala tawadha, maka yang diperintahkan adab kamu. Ketika mana kamu mendapat pujian, hendaklah kamu bersifat tawadha, merendahkan diri. Orang yang merendahkan diri ini, dia merasakan sifat orang yang merendahkan diri. Yang pertama, dia merasakan bahawa dia tidak ada kebaikan. Ini sifat orang yang merendahkan diri. Dia merasakan bahawa dia tidak ada kebaikan. Yang kedua, dia merasakan bahawa orang lain lebih baik daripada dia. Ini sifat tawaduk yang ada pada dirinya. Bila dia rasa orang lain lebih baik pada dia, ini sifat tawaduk. Bila dia merasa dia tidak ada kebaikan, ini ada orang yang bersifat tawaduk. Dan dikatakan bahawa sifat tawaduk ni yang ketiga, orang yang bersifat tawaduk ini, dia merasakan bahawa dia tidak ada apa-apa kecuali semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kata ilmu, dia alim, dia rasa tak ada ilmu pun, tak ada rasa apa-apa. Orang kata dia soleh, dia tak nampak pun dia soleh, dia tak rasa pun dia soleh, dia tak nampak pun dia soleh.
Ini orang yang sifat tawaduk. Dia dikatakan bahawa man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Sesiapa yang merendahkan dirinya, maka Allah mengangkat dia kalau dia merendahkan diri. Tetapi barang siapa yang meninggikan diri, siapa yang meninggikan diri, wada'ahu Allah, maka Allah Ta'ala akan merendahkan akan dia. Jadi dikatakan bahawa manakala tawaduk bagi Allah Ta'ala dan istiqah dirinya, bahawasanya manusia itu manakala tawaduk ia bagi Allah Ta'ala, dia tawaduk, dia rendah diri, dan istiqah merasa dirinya hina dirinya kepadanya, nascaya ditinggikan Allah Ta'ala. Dan manakala membesarkan ia dan meninggikan diri, nascaya direndahkan Allah Ta'ala akan dia, maka Allah Ta'ala merendahkan dia. Sebab itu dikatakan bahawa jika mendapat sebarang pujian kerana kebaikan ataupun sesuatu yang baik yang mereka lihat ada pada diri kita, orang pepuji kita, maka janganlah tertipu dengan pujian tadi. Jangan tertipu dengan pujian tadi. Kerana apa? Kerana mereka yang memuji tadi, dia tak tahu pun hakikat diri kita sebenarnya. Dia tak tahu, dan hendaklah mengetahui. Dan dialah yang mengetahui hakikat diri dia. Tak ada orang lain mengetahui hakikat dia kecuali diri dia sendiri. Yang selain pada Allah Ta'ala, diri dia sendiri. Maka dengan itulah disuruh kita akan mencela diri kita sendiri, mengingatkan keburukan kita supaya kita rasa tidak layak. Maka dengan sebab itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia mengucapkan doa apabila orang lain memuji dia. Apa kata Sayyidina Ali ketika mana orang puji dia? Dia kata, ya Tuhan kami, Engkau jadikan kami lebih baik daripada apa yang mereka sangka. Mereka sangka tu, jadikan kami yang lebih baik daripada apa yang mereka sangka. Dan janganlah Engkau ambil tindakan ke atas kami di atas apa yang mereka katakan. Jangan ambil tindakan ke atas kami di atas apa yang mereka katakan. Mereka kata saya baik apa-apa, jangan ambil tindakan kepada kami. Maknanya di atas apa yang mereka katakan. Dan Engkau ampunilah kami di atas apa yang kami tidak ketahui. Kami tidak ketahui keadaan kami ikhlas ke tak ikhlas, tak tahu. Kita ni orang ikhlas ke orang tidak ikhlas, kita pun tak tahu. Kita ikhlas ke tidak ikhlas. Hanya kita serah kepada Allah Ta'ala. Maka dalam keadaan macam itu, pujian tadi sebenarnya boleh jadi membawa kepada binasa kepada kita apabila kita tidak kembalikan keadaan diri kita yang banyak lalai dan banyak dosa, dan rasa diri kita ini menyedari bahawa banyak sangat maknanya banyak sangat kita punya maksiat-maksiat kita. Jadi doa Sayyidina Ali apa? Ya Tuhan kami, Engkau jadikanlah kami lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Dan jangan Engkau menghukum kami di atas apa yang mereka katakan. Jangan Engkau hukum kami, orang kata kami baik-baik, jangan sabit orang kata kami kena hukum. Jangan sabit. Kan kadang-kadang kita ni bila orang buat kita, tiba-tiba orang kata kamu ni baik ke soleh, akhirnya berdosa kita. Sebab apa? Sebab sabit orang doa, orang puji kita mendapat kita merasa bangga. Maka sabit perkataan dia kita dapat dosa. Maka Sayyidina Ali minta, jangan Engkau hukum kami di atas apa yang mereka katakan. Jangan sabit mereka puji kami jadi terpedaya. Begitu. Dan Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kami di atas apa yang mereka tidak ketahui. Mereka dok puji kami baik, padahal mereka tak tahu. Mereka tak tahu kami ni bukan orang baik. Begitu gambarannya. Sebab itu orang-orang yang saleh, mereka sebenarnya tidak suka dipuji. Mereka tidak suka dipuji. Jadi kalau tu, kadang-kadang kita pun maknanya memberitahu, ada kita beritahu. Baik, kalau orang puji macam mana? Kalau orang puji, kita kembalikan pujian itu kepada Allah.
Kemudian kita ingat, kita jangan rasa kita layak dipuji. Dah kebaikan tu jangan berhenti buat, kita tetap buat kebaikan. Contohnya kita ni infak fisabilillah. Kita ada duit, kita beri pakai miskin, kita beli beras, kita beli gula, kita beri beras, kita beri gula, lepas tu kita beli gandum dan semua kita bagi pakai miskin. Maka bila bagi-bagi pakai miskin, orang pun dapat tahu rupanya kita yang bagi, orang pun duk puji kita. Maka ketika mana orang duk puji kita, kita ingat, aku ni tak layak dipuji. Kerana apa? Dermawan aku ni 10% je, 90% kedekut aku banyak lagi. Kedekut aku 90%, dermawan aku 10% je, tapi orang duk puji. Maka ketika itu bila kita ingat macam tu, kita tak akan rasa diri kita layak dipuji. Tetapi jangan sampai semakin orang puji, semakin semangat kita infak. Semakin orang puji, semangat kita infak. Semakin orang puji, semakin kita tunjuk kebaikan kita. Semakin puji, semakin pun tunjuk kebaikan kita. Maka bila sampai macam peringkat itu, kita buat kebaikan sehingga sampai kita merasa gembira dengan pujian tadi, dan bertambahnya kebaikan dengan sebab pujian. Semakin orang puji, semakin semangat kita buat kerja. Maka ini membawa kepada kebinasaan. Membawa kepada kebinasaan. Oleh kerana itu berhati-hati apabila kita mendapat pujian daripada seseorang. Dan dikatakan lagi, manakala telah tahqiqlah ia bahawasanya segala rezeki, setelah kita sudah pegang sungguh-sungguh segala rezeki dan ajal, segala ajal itu di dalam kudrat Allah Ta'ala. Semua dalam kudrat Allah Ta'ala. Nascaya sedikitlah berpalingnya kepada segala puji makhluk. Setelah kita tahu bahawa segala rezeki itu milik Allah, segala ajal itu ketentuan, segala ketentuan kematian itu milik Allah, ataupun segala-galanya itu dalam kudrat Allah Ta'ala, maka berpalinglah kepada segala pujian makhluk. Maka ketika itu kamu sudah tidak terkesan dengan pujian makhluk. Kenapa? Kerana tahu itu semua dalam kudrat Allah. Semua dalam kudrat Allah. Dan juga kita tahu bahawa kita ini di dalam pemeliharaan ataupun dalam ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh kerana itu hendaklah kita berpaling. Jangan terkesan, jangan sampai terpedaya dengan pujian-pujian manusia. Bahaya pujian manusia ini. Dan jangan juga mencari-cari pujian. Jangan mencari-cari pujian. Kerana apa? Kerana mencari-cari pujian ini juga membawa kepada kebinasaan. Sekiranya pujian terhadap diri kita itu pada dasarnya tidak ada pada diri kita, maka pujian itu dikira berlebih-lebihan. Maka hendaklah kita meletakkan itu adalah satu pembohongan. Kalau orang duduk puji kita berlebih-lebih, maka kita letak ini satu pembohongan ke atas diri kita. Maka pujian macam ini hendaklah dijauhi. Orang duk puji-puji. Jaga-jaga. Ini pengalaman. Pengalaman. Berhati-hati kita apabila berjumpa dengan seorang yang selalu memuji kita. Berhati-hati dengan seorang yang selalu memuji kita. Kemudian dia puji kita, dia cela orang. Dia puji kita, dia cela orang. Itu berhati-hati dengan orang yang seumpama ini. Jadi dulu ada pengalaman. Ada satu orang ni, dia datang, dia kata nak mai belajar dengan ustaz. Maka setiap hari dia ni mai puji semua. Oh, saya tak jumpa orang macam ustaz. Ustaz lah orang paling baik-baik. Dok macam ustaz sana. Dia puji kita, dia keji ustaz sana. Dia puji kita, dia keji. Jadi kita rasa hairan orang ini. Tidak ada kerja lain. Kerjanya memuji orang sahaja. Jadi, bila sahaja sesuatu yang tidak berkenan di hati. Contohnya kita menegur dia lah contohnya. Begini-begini. Contohnya. Maka
balik pula kita lah orang yang paling banyak kena keji. Akhirnya dia keji pula kita banyak-banyak. Maka jaga-jaga. Jangan suka menerima pujian dan jangan suka juga memuji orang sangat. Jangan suka memuji sangat orang. Kerana apa? Kerana memuji orang ini juga membawa kepada kebinasaan. Jadi oleh kerana itu diceritakan bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azab walahum azabun alim. Jangan sekali-kali engkau menyangka bahawa menyangka wahai Muhammad bahawa orang-orang yang bergembira dengan apa yang mereka telah lakukan. Dia lakukan, dia gembira. Dia lakukan, dia gembira tadi. Dia infak, dia gembira. Lepas daripada itu, gembira dengan cara mereka itu yuhibbuna an yuhmadu. Mereka suka mendapat pujian. Dipuji dengan apa yang bima lam yaf'alu, dengan apa yang mereka tidak lakukan. Dengan apa yang mereka tidak lakukan, maka jangan kamu sekali-kali menyangka kamu terselamat daripada azab. Kerana mereka itu akan mendapat oleh azab yang tidak terperi. Ada lagi tanya, kalau puji suami kalau puji suami, puji isteri, ada yang membenarkan puji suami, puji isteri itu sebagai jalan kasih sayang. Suami puji isteri, isteri semakin sayang pada suami. Suami puji isteri, isteri pun semakin sayang pada suami. Maka itu tidak menjadi masalah. Selagi mana isteri tadi tidak menyombongkan diri. Selagi mana isteri tidak menyombongkan diri atas jalan untuk menambahkan kasih sayang, itu tidak menjadi masalah. Atas jalan menunjukkan bersyukur di atas nikmat Allah pun tidak menjadi masalah. Maknanya. Jadi dalam keadaan macam itu, maknanya seseorang tadi apabila saja kita melihat kebaikan-kebaikan dia, kita boleh memuji dia, tetapi pastikan pujian tadi jangan melampaui batas. Pujian tadi maknanya untuk memberi galakan dia kepada kebaikan, itu tidak ada masalah. Namun kita kena ingatkan dia bahawa jangan sampai kamu ini terlalu suka mendapat pujian. Macam mana nak puji orang? Contohnya dia rajin, dia cantik dan seumpamanya. Susah juga. Kita boleh memuji dia dengan kerajinan yang dia buat kerja tadi, tidak ada masalah. Tapi kita tengok juga keadaan dia. Kalau keadaan dia ini suka berbangga, suka apa-apa, maka memuji ke atas dirinya tadi dilarang. Dilarang. Tetapi kalau seandainya dia tidak menunjukkan sifat-sifat yang menunjukkan dia ini bangga, sombong, maka tidak salah memuji. Tapi ingat, Nabi SAW pernah satu ketika di samping dia ni ada satu orang. Satu orang ni dia puji kawan dia. Dia puji kawan dia di hadapan Nabi SAW. Maka bila saja orang itu dah mendapat pujian, kemudian dia menjadi macam berbangga diri, sehingga dia lupa diri dia. Maka Nabi SAW tidak gemar. Tidak gemar lelaki tadi yang mendapat pujian tadi menunjukkan sifat bangga dia. Lalu Nabi SAW kata kepada yang tukang puji tadi, qata'ta unuka sahibika, kamu ni betul-betul telah memancung leher teman kamu. Kemudian Nabi menambah lagi,
iyyakum wal madha fa innahu azzaqu. Maka jauhkan kamu daripada suka memuji, kerana ia ini laksana orang yang menyembelih. Laksana menyembelih orang yang dipuji. Jadi memuji itu tidak salah, tapi melihat kepada keadaan orang yang mendapat pujian tadi. Maka bila mana mendapat satu-satu pujian, kembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang puji kita sedangkan kita tak buat, maka kita jangan berlebih-lebihan sangat gembira ataupun suka. Bahkan kita meletakkan itu merupakan pembohongan terhadap diri kita. Lalu dalam keadaan macam itu, baik, ada ulama kata, kalau orang puji kamu benda yang kamu tak buat, apa tindakan kamu? Maknanya tindakan yang pertama boleh kita menyatakan kebenaran. Kamu duk puji saya, kata saya ini banyak zikir, saya tak banyak zikir pun. Saya bukan ahli zikir. Awak duk puji saya ini, saya bukan ahli zikir. Habis tu awak ahli ni, saya ahli zikir. Saya tengok awak banyak tafakur. Bukan banyak tafakur, saya banyak berdengkur. Kabul. Nyata terus seram. Jadi kalau orang puji kita sesuatu yang kita tak buat, yang pertama kita nyatakan bahawa nyatakan dengan benar bahawa kita tak melakukan apa yang dia puji. Saya tengok awak ni rajin sungguh baca Quran. Mana saya rajin baca Quran? Saya tak rajin baca Quran sebenarnya. Kebetulan hari tu awak lalu saya baca Quran. Hakikatnya saya ni tak baca Quran pun. Nyatakan yang sebenar. Itu nombor satu. Ataupun yang kedua, kita tunjukkan rasa tak suka dengan dia, supaya dia tidak lagi puji kita. Maknanya supaya kita tak banyak supaya kita ni kita tunjuk kebencian supaya orang tu tak puji lagi kita. Maka yang kedua, kita tunjuk kebencian pada dia. Bukan benci pada dia tu, benci daripada mana kita tak suka dia puji tadi, kerana apa yang dia puji tadi, apa yang dia puji tu tak ada pada diri kita. Dan yang ketiga ini, kita jadikan galakan kepada kita untuk melakukan sebagaimana yang dia puji. Okey. Dia kata kita, kamu ni banyak baca Quran. Jadi dia puji dengan sesuatu perkara yang kita tak banyak pun baca Quran. Maka selepas dia puji, kita kena banyak baca Quran. Dan ini dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, dia sembahyang mula-mula 200 rakaat satu hari. Lepas tu orang pun kata, Imam Abu Hanifah tu sembahyang 400 rakaat. Dia dengar orang kata 400 rakaat. Dia sembahyang 400 rakaat. Kemudian orang kata dia sembahyang 800 rakaat. Dia dengar begitu, dia sembahyang 800 rakaat. Kemudian orang kata dia 1000 rakaat, dia sembahyang 1000 rakaat. Ada mengatakan Imam Abu Hanifah apabila mendengar orang memuji dia, maka dia sembahyang sampai ke pagi. Orang kata dia, lalulah dia itu sembahyang sampai ke pagi. Kerana pujian tadi. Ini Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, dia mengambil jalan yang ketiga tadi. Apabila orang puji dia sesuatu yang dia tak buat begitu, dia buat begitu sebagai menjadi galakan. Ada pun Imam Al-Ghazali, ketika mana sahaja orang pun duk puji dia, berkata Imam Al-Ghazali, lalu Imam Al-Ghazali dia tak pergi lagi tempat tadi. Dia ambil kaedah yang kedua, dia tak suka orang puji dia. Maknanya dia meninggalkan dia tak pergi supaya orang tak puji dia. Orang kata, berkatalah Al-Imam Al-Ghazali, bila orang puji dia begitu, maka dia menjauhkan diri pada orang tadi. Maknanya ini terpulang atas jalan mana-mana.
Dan kalau nak kata orang puji kita satu yang tak buat, kita nak khabar selalu pun boleh. Saya tak begitu. Ataupun kita tunjuk kita tak suka, kita pun tinggalkan dia. Tidak lagi berdampingan ke dia. Nanti dia puji lagi. Dosa kita pula. Ataupun kita buat apa yang mana tu. Maknanya. Apa kita buat sebagaimana yang dia puji tadi. Boleh tak kita tinggalkan satu amalan kerana tak nak dipuji orang? Ini jaga-jaga. Amalan yang sudah kita buat, kemudian orang puji kita, kita jangan tinggalkan amalan itu disabitkan orang puji kita. Orang puji kita. Kalau kita tinggalkan amalan dengan sebab orang puji, saya ni sembahyang malam sama, tiba-tiba orang puji, kita sembahyang malam diam-diam je, tiba-tiba anak kita khabar, abah saya ni sembahyang malam sama tiada malam, kita pun, orang pun beritahu kita, dia kata ustaz ni sembahyang malam, mau tahu mana anak khabar tu. Kalau macam tu tak boleh sembahyang malam. Jangan begitu. Maknanya kerana kita kata Fudail Ibnu Iyad, sesiapa yang meninggalkan amal ibadat kerana makhluk, maka dia kira riak dalam amal ibadat. Maka macam mana kalau orang itu puji kita, boleh kita mengambil kaedah, kita lari daripada dia, supaya dia tidak lagi berjumpa kita, maknanya tidak lagi memuji kita, ataupun kita tunjuk kita tidak suka dipuji. Kita kata jangan awak kata macam tu, saya tak suka awak puji saya, supaya kita terselamat, dia pun tidak memuji kita lagi, kita pun terselamat. Boleh tak puji anak, tapi jangan puji di depan anak, takut anak itu bertukar fikiran, jadi baik, yang baik jadi jahat. Baik, bagaimana adab memuji anak? Boleh kita nak memuji anak kita, tapi benar jangan puji anak kita di khalayak ramai. Di khalayak ramai ataupun di depan orang, kerana orang lain sebenarnya tak apa suka sangat dengan cerita kisah anak kita ni. Tetapi kita nak memuji anak kita ni dengan sebab apa? Supaya dia ini semakin semangat nak beribadat. Kalau kita katakan dia beribadat, bagusnya anak abah, dia kata bangun awal-awal pagi sembahyang subuh contohnya, untuk beri galakan dia kepada beribadat. Maka tidak salah kita nak memuji dia. Pastikan bila kita puji dia tadi, pastikan puji pada anak kita ni jangan melebih-lebih. Jangan melebih-lebih, dan pastikan kita memuji anak kita ini untuk menggalakkan dia ini beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah Ta'ala, ataupun memuji untuk menambahkan kebaikan dia, maka itu tidak salah. Kita buat pujian tadi untuk dia tambah. Tetapi di samping kita puji anak kita, kita kena khabar juga anak kita, supaya anak kita tadi jangan sampai maknanya bangga diri, jangan sampai sombong, jangan sampai bermegah-megah. Supaya anak kita tadi tahu bahawa perbuatan bermegah-megah itu tidak baik setelah mendapat pujian. Baik, kita tengok lagi sikit lagi. Maka dikatakan lagi, berkata Imam Al-Ghazali, berpaling kepada segala puji makhluk dan kepada segala cela mereka itu. Cela itu gugurlah daripada hatinya. Mana apabila ingat cela, maka gugurlah hatinya kasih kepada puji. Bila dia teringat saja tentang Allah, orang puji aku, aku banyak nak dosa ni, maka ketika itu dia akan hatinya akan gugur daripada suka dipuji. Dan istighfar pada barang yang disangkanya daripada segala pekerjaan agama, dan dia boleh disibuk-sibukkan. Istighfar ni sibuk ia kepada barang yang disangkanya daripada segala pekerjaan agama. Kalau orang sangka kita ni kita banyak baca Quran, maka kita sibuk baca Quran. Makna kalau orang sangka kita ni banyak berzikir, kita sibuk berzikir. Dengan arti kata maknanya dengan arti kata seseorang tadi dia kena pastikan, maknanya
bila mana saja dia melakukan amal ibadat, jangan sampai ibadat yang dia lakukan ini dengan bertujuan untuk mendapat pujian. Lagu mana ustaz kalau bertaubat kena buang pakaian hak dulu? Lagu mana maksudnya, adakah kena pakai jubah? Maknanya bertaubat kena buang pakaian hak dulu. Pakaian ini maknanya apa yang ada pada diri kamu. Biasanya pakaian itu sifat. Buang sifat-sifat yang dulu. Kalau ulama kata, Syekh Junaid Baghdadi kata, kamu kena buang pakaian kesombongan kamu. Ini sifat kesombongan. Bukan kena pakai jubah. Pakai jubah tu tak ada masalah lah atas kita. Tapi maksudnya kita buang sifat-sifat yang cela. Apabila kita nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, kita sambung lagi. Maknanya apabila orang sibuk puji kamu, kamu ni rajin sembahyang, kamu sibukkan dengan sembahyang. Apa kamu ni rajin baca, sibuk dengan baca Quran, gitu. Jadikan benda pujian tadi tu sebagai galakan kepada kita melakukan amal ibadat, tetapi bukan kita buat amal ibadat untuk dapat pujian. Ingat, kalau kita infak sebagaimana kita infak banyak ke, kita tu pun maknanya kita infak ke, kita semayang banyak, kita baca Quran ke, kita baca kitab orang duk puji kita pun, maka kita kena ingat, maknanya amal-amal ibadat yang kita buat itu jangan ada niat untuk mendapat pujian. Mendapat pujian. Satu orang sahabat Nabi namanya Abu Musa Asy'ari. Abu Musa Asy'ari ini dia baca Quran. Bila dia baca Quran, dia ini suara dia merdu, bacaan dia baik dan suara dia merdu. Maka ketika mana dia baca Quran, dia tak sedar Rasulullah SAW lalu mendengar dia baca Quran. Lalu ketika itu Rasulullah pun berhenti Rasulullah dengar dia baca Quran. Bila dia habis baca Quran tadi, maka Rasulullah pun lari. Lepas Rasulullah lari, esokkanlah lebih kurangnya gitulah dalam berapa lama. Rasulullah pun jumpa kepada Abu Musa Asy'ari. Wahai Abu Musa Asy'ari, kamu ni Allah Ta'ala telah memberi anugerah kepada kamu. Kamu diberi seruling daripada seruling Nabi Allah Daud. Bukan seruling sungguh ni, maknanya nak kabarnya suara dia sedap macam Nabi Allah Daud, sedapnya suara. Dia terkejut. Dia Rasulullah dengar ke saya mengaji Quran malam tu? Rasulullah dengar ke? Rasulullah kata, ya, aku dengar. Dah adakah Rasulullah gembira? Katanya, ya, aku gembira mendengar suara bacaan kamu. Oh, kalau begitu, aku ni nak baca sedap lagi. Kalau tahu Rasulullah malam dia, sedap lagi baca. Maknanya, bukan bermakna suka atas pujian. Jangan salah faham. Cerita tersebut bukan bermakna sahabat ni suka Rasulullah pujimu, suaramu macam suara Nabi Allah Daud. Bukan suka itu. Tetapi sahabat kata, kalau saya tahu Rasulullah begitu, Rasulullah suka, saya akan baca Quran sedap lagi maknanya. Kemarin tu, dah sedap mana tu maknanya. Lagu biasa-biasa je. Tahu Rasulullah buat lagu sedap lagi. Sebenarnya, perbuatan sahabat tadi, dia itu suka, bukan suka pada pujian. Dia merasa gembira bila dapat menggembirakan Nabi SAW. Begitu. Bermakna apa? Bermakna ada juga Rasulullah puji sahabat. Tetapi bila mana sahaja tengok dalam kisah yang kata sahabat bila dipuji tadi, maka sahabat jadi rasa bangga, rasa suka. Nabi kata, qata'ta unuka sahibika, kamu telah potong tengkuk sahabat kamu. Iyyakum wal madha fa innahu zabhu, tinggalkan kamu puji, kerana puji tadi menyembelih kawan kamu. Ini setelah Nabi melihat sahabat yang kena puji tadi dia naik bangga. Dia naik bangga. Maka itu dilarang sama sekali. Dengan arti kata, bahaya kita ini apabila kita melakukan amalan itu dalam untuk mendapat pujian. Oleh kerana orang puji kita, sebab apa orang puji kita? Sebab orang tak tahu keaiban kita ni. Orang tak tahu keaiban kita, maka orang pun puji mengikut zahir kita. Orang pun tengok Allah, maknanya
kamu ni bagus sungguh lah. Kalau seorang ustaz, tak ada lah ustaz ni paling baik sekali sebab ustaz ni banyak infak orang contohnya. Kalaulah katakan dia ni seorang yang paling hebat dalam hebat dalam ilmu, dia pun puji, tak adalah ustaz hebat kali, ustaz lain tak macam ustaz hebat kali. Baik, ketika mana orang memuji kita tadi, orang kata kita ustaz ni banyak sungguh infak, maka kita kena buat infak yang tersembunyi lebih banyak daripada itu. Maknanya apa? Supaya maknanya hak zahir kita tunjuk, hak yang tersembunyi lebih banyak daripada hak zahir. Sebab apa? Supaya kebaikan kita boleh teruskan kebaikan, tidak ada masalah. Jangan kita berhenti dengan sebab pujian tadi. Tetapi jangan sampai kita ini dengan sabit pujian, kita ni kau banyak. Akhir kali bila orang puji, kau nak tunjuk orang, kau buat lagi. Akhir kali kita pun secara tersembunyi kita tak nak infak. Nak infak jelas-jelas aja. Sebab apa? Infak jelas-jelas ni banyak pujian. Contohnya, ini membawa kepada kebinasaan. Fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. Jangan mereka itu menyangka mereka selamat daripada azab dengan sebab kebaikan yang mereka lakukan. Bila mereka dapat pujian, walahum azabun alim, sedangkan mereka mendapat pula azab yang begitu pedih. Wal iyazubillah. Baik, kita tengok lagi. Kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, sebenarnya benci mereka itu akan puji. Benci mereka itu akan puji itu kerana takut bahawasanya suka mereka itu kepada puji makhluk, dan mereka itu membinasakan kepada Allah. Kan kita bagi tahu Imam Ghazali dia tak suka kalau orang puji dia lari. Dia pun lari. Maka kata Imam Ghazali, benci mereka itu kepada puji itu kerana apa? Kerana takut menjadi sifat suka memuji, suka mendapat pujian. Suka mereka itu kepada puji makhluk. Kenapa kita perlu benci? Dia kata benci kepada puji. Kerana kalau kita tak rasa benci dengan puji, nanti kita rasa suka pujian. Sedap orang puji. Bila orang puji, suka. Kita suka nak jumpa orang ni. Sebab apa? Orang ni duk puji sama kita. Maknanya kena jumpa dia sama. Setiap kali kita pergi memang dapat pujian sama. Kita kena tunjuk ni, kita kena buat infak ni. Kalau kita infak, kita ambil gambar ke apa-apa, orang puji kita pun buat. Ini binasa. Binasa. Kerana apa? Kerana sesungguhnya orang itu dikira melakukan sesuatu kerana makhluk, bukan lagi kerana Allah Ta'ala, kerana mendapat pujian daripada makhluk. Dan kata setengah mereka itu, barang siapa suka pada puji, maknanya barang siapa suka kepada puji, maka sebenarnya dapatlah syaitan itu masuk dalam perut dia. Kalau dia ini dah suka kepada pujian, bermakna syaitan itu telah masuk di dalam perutnya. Dia akan masuk dalam perut dia. Maknanya apa? Maknanya dia akan duduk dalam inginkan kepujian. Bahaya dalam keadaan macam itu. Dan kata Ibnu Arabi radhiyallahu anhu, bermula fitnah yang batin itu sebenarnya telah melengkap ia, iaitu jahil tiap-tiap seorang itu kadarnya. Maka lazimlah atas hamba itu membicarakan dalam dirinya hingga tiada dipolehi fitnah. Fitnah, dan jika tiada demikian itu, nascaya binasa ia pada agamanya binasa dan dunia pun binasa. Bagaimana kalau kita pamerkan hadiah yang orang beri kepada kita? Tidak salah. Kalau kita nak pamerkan hadiah orang beri pada kita tadi sebagai jalan bersyukur. Itu kena ingat. Sebagai jalan bersyukur di atas nikmat Allah satu. Orang bagi tadi, kita pun atas dan bersyukur pada nikmat Allah Ta'ala. Itu tak ada masalah. Dan juga atas jalan kita nak ucap terima kasih kepada orang yang memberi hadiah pada kita. Itu pun dia tidak salah. Ini bergantung kepada niat kita.
niat kita tadi, bila orang bagi hadiah, kita pun nak bagi tahu ini hadiah. Maknanya sebagai jalan kita bersyukur dengan nikmat apa? Macam orang bagi kitab kita pun khabar ni kitab orang bagi, kita pun bersyukur pada Allah Ta'ala bagi. Maknanya lepas tu itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah apabila seseorang itu memang berbangga-bangga dan maknanya dengan satu pemberian tadi, dan dia pun suka, maknanya tujuan tadi untuk mendapat pujian, itu baru tak boleh. Dengan tujuan untuk dapat pujian, maka tidak boleh. Baik, maka dikatakan, kata Ibnu Arabi, fitnah yang batin itu sebenarnya telah melengkapi ia. Apa dia? Kejahilan. Antara fitnah itu ya fitnah kejahilan. Tiap-tiap seorang itu kadarnya, maka lazimlah atas hamba itu membicarakan akan dirinya. Maka kena sibuklah seseorang tadi akan memikirkan, memandang kepada dirinya hingga tiada dibolehi fitnah. Pandang diri dia, sibuk aku ini tak ada apa-apa, banyak maksiat, kita ni banyak maksiat, ibadat kita sikit, kemudian ibadat yang sikit tu ikhlas ke tak ikhlas, kita duk fikir-fikir. Bila kita duk fikir gitu, barulah kita tak terfikir kita ni layak dapat pujian. Tetapi kita jahil tentang diri kita rasa, oh aku ni dah ikhlas buat amal ibadat, aku ni dah banyak kebaikan-kebaikan yang aku buat, aku ni, bila memikirkan perkara macam itu, maka dia memikirkan bahawa dia ni memang layak dapat pujian. Maka ini sejahil-jahil manusia, wal-iyazubillah. Merasakan layak mendapat pujian ini, maka ini membawa kepada kebinasaan. Dan jika tiada yang demikian itu, nasib binasalah dia pada agama. Kalau dia tidak sibuk fikir diri dia tak sibuk fikir dia ni lalai, dia ni banyak dosa, dia ni ahli maksiat. Kalau tidak fikir gitu, dia akan binasa agama dia, binasa dunia dia tadi. Kemudian maka mengisyaratkan mu'alif pada perkara yang mewajibkan bagi cela yang dipuji akan dia. Apakah kecelaan disebabkan pujian tadi, kita akan bicara malam besok insya-Allah. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita, dan memperbaiki hati-hati kita ni yang banyak ni penyakit mazmumah, suka sangat mendapat pujian, suka dapat berbangga dan seumpamanya. Moga-moga Allah Ta'ala membersihkan akan hati kita. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Kita mohon kepada Allah agar Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita, dan kepada yang ditimpa penyakit wabak COVID ini, penyakit yang dikatakan kena COVID ini, kita doakanlah dia agar mendapat kesembuhan. Dan kita doa kepada Allah Ta'ala agar para doktor KKM dengan jujur merawat pesakit. Jangan ada penipuan, jangan ada kezaliman. Kita mohon juga kepada pemimpin-pemimpin kita, hendaklah mereka itu amanah dalam laksanakan tugasnya, membawa manusia kepada kebaikan, dan jangan memikir tentang kepentingan peribadi, hendaklah memikirkan tentang kepentingan ummah. Kerana di atas bahu mereka ini tanggungjawab yang besar, jangan sampai mendapat kemukaan daripada Allah. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.